ارجع للسيرة واقرأها فالدولة فرض لا hampir sebulan lebih tak ada kata sepakat yang kita umat Islam ni dapat untuk menyelesaikan masalah peperangan dekat Palestin. Sebab Palestin kan apa yang kita tahu dia tanah suci buat umat Islam yang kita patut pertahankan, tapi kebanyakan pula negara-negara Islam ni sekadar buat kecaman ni, mesyuarat sana sini, tapi tak ada kata putus pula. Ada kaitan ke dengan hubungan-hubungan diplomatik dengan negara-negara negara Malaysia lah terutamanya kan, dengan negara Israel? Pandangan kawan pandangan kawan. Yang kau faham, Malaysia tak ada diplomatik dengan Israel. Yang ada negara-negara luar ada. Jadi Malaysia ni antara negara yang kita ibaratkan macam ketandusan. Faham tak ketandusan? Maksudnya dia ada ketua, tapi ketua dia terlalu nak kata lemah, memang lemah. Nak kata bodoh, terlalu bodoh. Nak kata pandai, nak kata cerdik, memang tak pandai. Pasal apa? Pasal dia mengikut sistem kafir. Dia mengikut cara hidup kafir. Dia tidak mengikut cara hidup Islam. Dan cerita bab rakyat, bab umum biasa, dia dah jahanamkan rakyat. Bab agama, dia jahanamkan Islam. Memang jahanam nama dia. Kalau cerita piramid kata 69, tak tahu lah orang dia. Bagi kawan lah. Kalau hubungan diplomatik dengan negara-negara luar lain pun, Malaysia antara negara yang mesti kena tindas ni. Bukan boleh anak muka ni. Kena mengikut je. Maksudnya suara, kalau apa pun suara yang pemimpin kita buat pun tak guna. Sekadar berkata-kata je lah. Berretorik lah sahaja dia. Contoh kan, macam main takraw kan. Macam Malaysia pun boleh tahan kuat juga kan. Tapi bila Thailand buat sebis kuda, Malaysia tak boleh protes pun. Ikut juga. Tapi kalau Malaysia nak buat misbun, buat sebis yang S tu, batal. Itu mau cerita buat sukan je. Belum cerita buat perang. Belum cerita buat ekonomi. Malaysia tetap kalah ni. Pasal apa? Dia dibodohkan oleh penjajah-penjajah yang lepas. Tapi dia tak perasan. Tapi biasa maknanya dia orang ni tindas negara Islam yang majoriti Islam. Kalau yang negara yang bukan majoriti Islam, dia lepas semua. Awak tengok Indonesia, Malaysia, Thailand. Okey, kita tengok daripada 3 negeri ni yang rapat. Thailand. Siapa serang negara Thailand? Tak ada kan? Siapa serang Malaysia? Jepun, adakah orang negara Islam serang negara Malaysia? Tak ada. Ataupun orang kafir yang serang Malaysia? Orang kafir. Okey, Jepun, British, Belanda, Portugis. Indonesia siapa serang? Belanda. Sama. Jadi dia menyerangi negara umat Islam. Daripada dulu pun. Itu mengikut sejarah. Mengikut sejarah. Kalau sejarah yang terbaru ni kita dapat jelas. Bila main bola sepak. Piala Tiger. Asia ni. Malaysia lawan Singapura tak gaduh, Malaysia lawan Thailand tak gaduh, Malaysia lawan Brunei tak gaduh, Malaysia lawan Vietnam tak gaduh, Malaysia lawan Indonesia gaduh. Indonesia lawan Singapura tak gaduh, Indonesia lawan tak gaduh. Lawan Malaysia gaduh. Kenapa? Kalau mesti lawan Malaysia mesti gaduh. Kenapa? Islam dengan Islam tu. Kenapa? Bermaksud mesti ada orang belakang yang mainkan. Jadi hakikatnya dekat Asia ni tinggal 2 je negara Islam. Kalau Brunei kita tak lagi 3 lah, 500,000 orang je. Jadi kalau dua pecah ni, Asia ni habis lah. Yang kuat dekat Asia, yang penduduk Islam, Malaysia dengan Indonesia. Dia nak hancurkan tu lah. Tapi orang tak perasan. Kalau dari orang Indonesia pun tak perasan. Lepas tu dia sampai naik kereta kebal ke roda. Pasal ada orang ketiga yang tolong api je lah. Api je dia. Orang ketiga tu dah tentu memang orang kafir. Orang kafir lah. Baca. Itu dari pandangan saya bukan itu pribadi. Pandangan saya punya apa tu tok guru saya ke apa tak di pandangan saya. Pribadi. Ini saya cerita ni semua pribadi saya bercakap. Kalau kata kan pada hubungan diplomatik pun, yelah, kita pun tengok
negara-negara Islam ni dah buat mesyuarat dah beberapa kali mesyuarat lah. Saya pun sendiri macam kita menunggu-nunggu lah, umat Islam ni mesti menunggu suatu keputusan yang mutamat kan. Negara-negara Arab ni dapat kata sepakat, mungkin paling tidak pun dapatlah satu keputusan gencatan senjata Ni pula dikata suruh rakyat pula boikot. Okey, dia macam ni kalau kita tengok dekat Malaysia ni, di pandangan dekat Malaysia ni, awak tengok kerja kerajaan, kerja apa yang paling teruk? Kerja kerajaan paling teruk. Paling teruk yang menyusahkan orang. Kalau kerja polis, kalau awak tolong polis tangkap perompak, polis akan bagi awak satu penghargaan. Okay. Kalau awak tengok tangkap ular, nanti bomba akan bagi awak penghargaan bomba. Tapi kalau awak cerita buat Islam, pejabat agama tangkap awak, bukan pejabat agama tangkap awak. Sesat dia tu. Tak ada tauliah. Tak ada tauliah, tak ada ni, tak ada tu. Dia teruknya pejabat agama kerja. Awak bayang, orang tak solat dia tak tangkap, orang tak puasa dia tangkap. Orang tak puasa makan dalam warung tertutup pun dia tangkap. Dia teruk, dia seramai je pejabat agama. Mana masuk dosa? Tak puasa ke tak sembahyang? Salah. Berdua sebenarnya dosa. Yelah, mana lagi tu. Mana lagi besar? Tak payah. Kenapa dia tak tangkap? Betul juga. Agama. Tapi itulah bila cakap pasal Palestin sekarang ni, bila umat tadi tak berfikiran Islam. Kan, tak berfikiran sebagai Islam. Pasal apa? Umat sekarang ni macam saudara kita cakap Mazhan, maknanya tak diatur dengan Islam. Jadi pemikiran ni ikut yang apa yang sistem tu aturkan lah. Kan, tadi macam sekarang nak cerita pasal Islam jadi satu eksklusif. Maknanya satu benda yang ni, maknanya orang tertentu je yang boleh cakap Islam. Jadi orang macam kita ni tak boleh cerita pasal Islam, kena tangkap. Jadi kita bukan orang Islam ke tak boleh cerita pasal Islam? Itu je. Saya kata serangan yang beliau agama dia ni. Kita ngaji Quran pun tak ada tauliah kena tangkap. Ngaji Quran. Habis siapa nak ajar budak tu kalau tak ada orang boleh ngaji. Tak ada orang tauliah. Tanya pejabat agama tu. Nabi tu boleh tengok agama apa semua ada tauliah. Betul ke? Zaman Nabi kan? Sahabat mungkin ada tauliahan kot. Dia yang ada tauliah hukum zina pun 3,000. Hukum curi pun bayar RM1,000. Lagi dia tauliah apa tu? Sabar lah lori babi tauliah lu jalan. Betul. Pasal apa? Lori babi, lori arak semua ada kan? Pasal apa? Pasal hukum tu tak terterap. Bukan hukum tak diterap. Pasal janji kau ada tauliah, ada lesen, ada agreement yang membolehkan kau. janji Hukum tak diterap, itu dah channel tu dah lain. Itu dah besar kita. ni pasal apa? Semua atas bermanfaat. Maknanya bila ada lesen, ada kena bayar duit. Kan? Jadi bila dah bayar duit, bolehlah halal. Judi pun jadi halal. Kalau kau tengah isap dada, payah RM2,000. Kau minum air ketum, RM6,000. Pasal apa? Ketum tak ada manfaat bagi dia. Tak ada cukai. Tak ada cukai kat situ. Dia tak boleh ambil apa benda apa ni? Ya, advantage kat situ kan. Jadinya umat Islam ni memang tergadai lah kerana dengan pejabat agama tu tadi. Jadi soalan pertama, bila orang tanya, saya tanya soalan pertama. Siapa tubuhkan pejabat agama? Awak dah baca soalan saya kan? Saya soal awak balik. Siapa yang tubuhkan pejabat agama? Pertubuhan. Perjanjian lama. British. Jadi kenapa British menubuhkan pejabat agama? Jaga agama. Yang kena kita sendiri kena bahas ni. Menarik Jawab ni tak apa, tak betul. Jawab. Ni suruh jaga agama lah kan. Dia lah dia tubuhkan sebuah jabatan agama mesti nak jaga agama lah. Jaga agama, jaga ibadat, jaga orang-orang sesat. Jadi dia sebenarnya dia tahu orang Melayu ni kalau ada satu benda tu dan orang Melayu akan tumbuh di situ untuk agungkan situ. Maksudnya untuk ikut orang tu walaupun tak betul. Orang kafir ni dia cerdik, dia dah kaji itu semua. Sebab tu ramai tali barut. Munafik ni. Jadi dia tubuhkan tu kononnya mahkamah syariah ni boleh menangkap orang takal aluat apa semua dalam masa sama diubah. Takal aluat ni hukum dia dan
tangkap zina ni hukum dia, tak puasa ni hukum dia, tak solat ni hukum dia. Bukan- Hukum akal dia lah. Bukan hukum Allah ni. Tapi hukuman tu sekadar untuk orang Islam je lah. Hukuman tu pasal dia mengikut orang kafir punya agenda. List orang kafir, dia terpaksa ikut itu. Kalau dia ikut Islam, dia tak macam tu. Saya cerita ni fakta, bukan fakta. Betul. Kan? Fakta. Maksud fakta awak sendiri boleh nampak. Kan? Kalau ada orang pejabat agama pun saya nak bercakap dengan dia pasal ni. Kalau ada orang pejabat agama, saya tanya dia, kenapa macam ni? Kenapa hukum zina fine 3,000 ni? Kenapa hukum mencuri ni fine 1,000? Kenapa? Kenapa bila polis tahan budak lelaki dan perempuan tu dia tak tanya ni lelaki awak ke bini awak? Lesen mana? Berkepit macam mana rupa tu? Ya, sepatutnya lah. Pegang anjing haram. Pegang haram. Haram. Saya memang jadi kasar. Jadi begitulah cerita dia lebih kurang. Kalau kan dalam kasar ni, kalau orang tak faham ni tak tahu lah. Memang mati air mana. Kita cakap lembut pun tak faham kan. Kita kena cakap kasar. Tapi betul lah sekarang kita tengok yang isu yang global yang paling teruk sekarang ni, kita tengok umat Islam saudara kita kat Palestin dibantai tau. Dah macam tak, dah dianggap dah bukan macam manusia lah, dianggap macam binatang lah kan, saudara-saudara kita kat sana kan. Yang kita kesal ni, pemimpin-pemimpin Islam sekarang, apa dia orang buat dia orang tak ada rasa hati dia orang, jadi tak ada satu tindakan ataupun semua cakap kecam kan. Baru ni dia ada pemimpin Islam di Timur Tengah cakap berdegar-degar, tapi apa pun tak ada ni. Pandangan kawan, contoh macam Turki kan. Turki tu two-face. Muka ayam, satu muka itik. Memang confirm dia. Dari dulu pun. Kalau dengan Islam ni. Pasal apa? Dia di bawah naungan PBB semua. Dia sampai heran dia. Kong kali kong dia. Kita kena tipu je. Kalau kita ikuti mesyuarat tergempar lah yang baru-baru ni, yang OIC. yang OIC, yang Perdana Menteri kita Malaysia pergi ke sana kan. Tak ada. Yang kata sepakat yang dia Okey, dapat. OIC. Dia kata apa? Kita cuma bagi Perubatan. perubatan. Tak, benda tu tak ada solusi pun. Solusi tu je. Bila sekarang Zionis dia sentiasa sedang di pihak kat Gaza tu, Palestin, umat Islam kat sana. Dah berapa puluh kali dia serang. Nanti akan ada satu hero yang datang untuk menghentikan peperangan ni. Jika Hamas dah memperoleh kemenangan, dia akan menghentikan, dia stop benda ni. Dia akan menjadi hero. Kalau dia lah yang menghentikan ni. Ni si sama ada Turki ni datang ke, sama ada Arab ni datang ke, sama ada Iran ni datang ke, dia akan serang ni. Kalau dia lah yang jadi hang jeban melawan hang tua. Penyelamat lah. Penyelamat. Padahal dia tu pengkhianat. Dia ada orang yang macam tu, orang yang masuk tu. Jadi sekarang ni, nak dengar memang Palestin kalah. Tapi aku tak kata Palestin kalah. Palestin 11,000 menang. 11,000 orang menang. Sekarang tengok Amerika bantu, Perancis lagi Itali. Berapa ramai yang bantu dia lawan Hamas, berapa kerat. Tak boleh. Kalau kita ikut daripada skala peta Gaza tu dengan peta Malaysia kita dekat Perlis, rasa Gaza tu lagi kecil daripada Perlis. Tu dia tak mampu nak tawan keseluruhan. Yang dia boleh tawan sekarang ni apa? Hospital yang dia boleh tawan satu dunia. Satu dunia. Tak boleh tawan Palestin je. Satu dunia semua dia ditawan ni. Pihak Yahudi ni. Yahudi yang laknatullah ni. Tawan tu orang pakai batu je. Bagi batu je pula. Dia handal orang sana. Itu pemimpin umat Islam yang lain pun takut nak hantar askar, terikatlah dengan PBB, terikat dengan NAM. Apa benda. Agaknya Tapi mereka tak terikat ke? Itulah. Tak. Kalau kawan rasa apa tau? Katalah dia orang sibuk cakap Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi datang, dia cakap tak? Kalau dia ajaklah Perdana Menteri Malaysia cakap, bantu hantar askar, ikut aku ke? Tak boleh, aku terikat dengan NAM. Agak-agak dia cakap dengan Imam Mahdi macam tu ke? Ketika tu, kalau Imam Mahdi dah naik, ketika tu pemimpin dunia tu dah tak ada semua. Dah tak ada tu. Dah semua ni.
Ketika itu orang yang dikatakan mengikut ni panji hitam. Siapa yang sekarang ni kita nampak yang panji hitam? Yang membawa panji hitam. Ada liwat dan orang lain, siapa? Jadi orang yang kat situ kita ikut. Siapa? Yang orang dah beritahu. Yang dia kata panji hitam, dia ikut Imam Mahdi. Dia dah beritahu dah solution dia. Ikut je lah. Apa dah susah? Maksudnya kita rakyat ni umat dah, terutamanya umat Islam, dia kena berbalik kepada Islam secara keseluruhan lah. Kena ikut lah. Dia kata kalau panji kuning lah. Kalau panji tu warna coklat lah. Sekarang panji hitam tu siapa? Yang nampak sekarang dalam dunia ni. Yang bergarak ni, panji hitam tu siapa? Yang nak kebenaran tu. Kalau katakan panji-panji hitam ni pun dia mengamalkan Islam keseluruhan, boleh tak macam apa pahaman abang ni berkenaan dengan apa? Yalah, berkenaan Islam apa yang saya tahu, yang setakat ni Islam just solat, bayar zakat kan. Dia umat Islam ni pada kawan lah. Kawan rasa dia punya panduan hidup kita kan senang je. Orang Islam ni, Quran dan Sunnah. Itu je. Jadi kalau Nabi SAW kita apa yang ditunjukkan, macam mana dia nak bina negara, macam mana, semua dia dah tunjukkan kan. Dengan melalui dakwah tadi, apa tujuan dakwah tadi? Mengubah pemikiran. Sekarang pemikiran umat yang rosak sekarang ni, apa yang saudara Mazan cakap tadi tu, yang pemimpin-pemimpin yang ada, jabatan yang ada apa semua, pemikiran bukan pemikiran Islam. Jadi kena ubah tu dulu. Baru kita cerita nak pergi perang apa semua baru. Sekarang pemikiran Islam tu tak tertanam ke dalam umat punya pemikiran, dalam kepala otak. Sekarang bahala dia orang duduk dalam kepala. Bukannya pemikiran Islam tadi. Jadi bahala tadi macam saya cakap sekarang ni, kerana apa? Kerana jabatan, bahala tu, duit, jabatan, kuasa. Itu dah bahala dah masuk dalam kepala dia. Kerana tu dia orang akan tutup mulut untuk bercakap pasal Islam yang benar. Jadi kena bersihkan tu dulu. Umat kita kena sampaikan kepada umat Islam yang sebenarnya lah. Islam semua menguruskan, ada orang cakap Islam ni untuk cerita kat masjid je. Kan? Ataupun eksklusif tadi, apa dia ni, eksklusif dia nak cerita tempat tertentu. Tak, Islam sebenarnya satu kehidupan kita, semua kehidupan kita, semua Islam aturkan. Termasuk aspek ekonomi. Ekonomi Islam aturkan, ada aturkan, pemerintahan Islam ada. Awak dah kahwin? Sebuah Islam yang Awak dah kahwin? dah. Awak nak berjimat pun dia ajar. Awak nak masuk bilik air pun dia ajar. Nak mandi wajib pun dia ajar. Usahakan negara yang besar. Masuklah akal sikit jadi manusia. Manusia kalau tak ada akal jadi binatang. Betul juga. Maksudnya Islam tu memang dah ada. Awak nak makan, dia ajar baca bismillah. Awak nak bersetubuh dengan isteri awak ada baca juga. Nak istinja, semua dia ajar. nak istinja cebok pun dah. Macam mana? Semua dia ajar. Semua kecil. Habis besar. Islam atur semua sekali. Bukan ibadah khusus je. Islam ni. Tapi apa yang cenderung, kalau dia dah kata dia dah hebat macam tu kan, apa yang dia cenderung takut Dia nak sebenarnya macam ni. keluarkan satu fatwa, okey, negara semua anggota-anggota yang terlibat isytihad jihad. Ulama-ulama letak je lah fatwa, okey. Itu bukan ulama, alamak. Alamak. Kalau dulu ulama dia tak macam tu. Pasal apa? Dia kena tampar. Kan? Sakit dia rasa, dia tak tahu sakit tu apa. Kenapa? Maksud dia tu. Saya tampar awak, Yelah. awak sakit. Betul. Tapi awak tak tahu sakit tu apa. Dia sembahyang. 5 waktu sehari, semalam 5 waktu. Tapi dia tak kenal Allah Ta'ala dia. Sama je macam dia sembahyang. Puasa, zakat. Tapi dia tak kenal Allah Ta'ala dia. Dia tak kenal. Kalau dia kenal, dia takut. Dia takut. Takutlah olehmu kepada Allah Ta'ala. Kalau dia betul-betul kenal, dia tahu Allah tu Maha Besar, Maha Berkuasa tadi, dia takutlah tak akan buat. Sekarang dia tak kenal. Dia cakap dia kenal. Betul ke aku lempak, tampar, sakit. Tapi sakit tu apa? Maknanya ulama-ulama ni sanggup mempertahankan apa yang dia ada sekarang ni lah. Kedudukan dia, jawatan dia, kekayaan dia. Tapi tengok. Apa yang hadis berkenaan Nabi cakap waktu dia berdialog dengan sahabat, akhir zaman nanti orang takut apa yang mati. Dia cintakan dunia kan. Dia dah nampak lah orang panggil kan. Dah nampak sekarang ni kan. Lepas tu
Nabi SAW cakap apa? Akhir zaman yang dia paling takuti apa? Bukan Dajjal. Yang paling takuti adalah ulama su ataupun ulama salatin tadi ataupun ulama jahat. Itu Nabi dah cakap tu. Jadi kita boleh tengok, kita boleh tengok sendiri. Sekarang kita boleh tengok sendiri ulama yang ni agak-agak ulama separuh jahat ke, suku jahat ke, sepenuhnya jahat. Kalau awak tanya kawan, kau kata totally jahat. Dia tak sampaikan kebenaran. Pasal dia tak nak mendengar kebenaran. Masuk dalam TV. Dia ada cerita tak pasal syariat? Dan lagi satu, kita kena tengok, kata dia ulama-ulama yang ada autoriti lah cakap kan. Tak pernah pun, tak tahulah sepanjang hidup kawan, awak pernah dengar dalam TV ke cakap muhasabah pemimpin? Tak ada. Semua dia cakap salahkan rakyat je. Muhasabah rakyat je semua. Pemimpin tak salah pun, tak pernah buat salah pun. Jadi, kita, kalau kita ada akal tadi, kata pada Mazan tadi, kita kena boleh fikirlah. Kan? Itu kita kena fikir. Oh, maksudnya dengan pemikiran tu kita dapat lah. Nak bangkit, kena fikirlah. Orang Islam kita tak nak berfikir sekarang. Dia pasal apa dia tak boleh tahu dia fikir? Awak nampak orang gila tak? Yang kuasa hati dia ke akal dia? Akal. Jadi siapa je orang gila? Akal dia tak pakai. Sama tak? Gila kan dia? Dia tak tahu nak letakkan mana yang betul-betul akal dia tu. Betul lah. Gaya haji tu lah cerita dia. Nabi Ibrahim sebenarnya Nabi Ismail. Tiap-tiap ketubah, tiap-tiap tahun tu lah ketubah dia. Tak ada ketubah lain. Kalau nak masuk bulan puasa, dia cerita malam pertama solat tarawih 18,000 Fadilat dia. Pahala. Oh, yang fadilat dia yang dia ambil. Fadilat amal tu. Sebab puasa belum tentu laku tak laku tu lagi tau. Faham? Jadi dia sibuk fadilat. Bukan cerita soal contoh solat. Solat wajib pun Nabi tak cerita dia fadilat. Tapi solat sunat Nabi cerita. Kenapa? Kena faham kat situ. Different situation. Pasal solat wajib Allah dah tentukan. Solat sunat atas kita. Kemampuan kita, kekuatan kita. Sebab tu fadilat tu dia cerita kan. untuk membuat pemangkin kita yang solat fardu tadi tak ada excuse. Kau memang kena. Aku cakap lah berapa banyak pun fadilat ke apa semua, kau kena buat juga. Kalau tak ada fadilat pun kau kena buat. Itu punya cerita dia. Cara gambarannya. Islam ni special. Kalau faham dengan Islam dia special. Kalau tak faham dia jadi orang gila tu. Lepas tu ustaz-ustaz banyak jadi orang gila tu. Baru ni kena yang ada ustaz apa? Muhib. Kena sesat. Mengaruk dia kan. Jadi Ini kalau kita menyampaikan benda ni pun boleh dikatakan sesat kan? Sebenarnya yang mengatakan sesat orang gila tu. Pasal dia gila. Bagi kita membahas je kan? Kalau dia tak gila, dia tak berkongsi. Dia tak menyampu. kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara. Dalam demokrasi pun menyatakan kebebasan bersuara. Ni kawan cerita je. Kalau ada orang rakam-rakam tu urusan dia. Dia rakam bagi jauh ke apa masuk TikTok ke masuk apa ke itu urusan dia. Kawan cerita kan itu atas dasar mata kawan, akal kawan, telinga kawan, naluri kawan. Ini adalah fakta yang kita nampak sekarang. Ada tak orang rasa beli kereta berdosa? Ada tak orang rasa beli rumah berdosa? Ada tak orang rasa beli baju ni berdosa? Ada tak orang rasa beli beras berdosa? Ada tak ulama kita cerita bab ni? Kat Malaysia? Dalam Islam kan amal ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran tak pernah pun ulama kita betul-betul fight lah. Tak pernah nak tak tengok lah. Contoh baru ni nak apa? Nak konsert apa nak datang lah kat Malaysia. Nabi cakap apa? Akhir zaman kalau nak tahu ulama yang betul tadi, ulama yang dibenci oleh puak-puak ni. Puak-puak kafir ataupun puak-puak yang tak suka Islam tadi. Munafik. Itu kena cari ulama tu. Itu indikator Nabi dah cakap. Yang macam ulama yang ada orang ramai suka ni, dia punya apa view. Itu. Jaga-jagalah. Bahaya tu. Jadi sekarang umat tak tahu dah mana hak, mana batil lah. Dah tak tahu dah. Pasal diorang punya kerja ni. Tapi kalau kata berkenaan dengan penyelesaian, kita balik pada penyelesaian kat Palestin kan.
apa agak-agak penyelesaian yang saya pun kata ilmu tak banyak. Okay, sama lah. Kita berkongsi pendapat. Kalau kawan, Kalau bagi pandangan kawan dari isu Palestin itu semua jihad. Bagi setiap inci umat Islam. Setiap inci dan rinci umat Islam. Mesti kena jihad. Pasal jihad itu atas kemenangan. Tak ada kekalahan. Tapi kebanyakan umat Islam ni dia pun takut nak jihad macam mana? Dia tak benarkan lagi. Ni bukan keluarga kau, ni keluarga aku. Itu Keluarga orang gila. Kita kategorikan dia orang gila. Bila dia tak nakkan Islam, dia kata dia orang gila. Pasal Islam tidak memerlukan anda. Anda yang memerlukan Islam. Serupa juga syurga. Syurga tidak memerlukan anda. Anda yang memerlukan. Bila anda memerlukan syurga, anda kena cari jalan yang lurus. Fatihah dah beritahu. Jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah Islam. atau mustaqim. Dia cari kat situ. Kau boleh masuk syurga. Kalau tak cari, kau tak dapat. Asal syurga tak panggil kau pun. Jadi kau kena pergi ke syurga. Kawan tambah sikit. Maknanya solusi tadi, maknanya tadi Islam kan cakap, kawan cakap tadi, semua Islam dah atur kan. Jadi masalah Palestin, masalah je dia dah fizik tu. Fizik maknanya dia bantai, dia apa semua kan. Yang Yahudi Lanatullah ni, memang daripada zaman Nabi pun. Dia perjanjian, ikat ke apa semua, dia langgar. Sekarang dah terbukti lagi jelas lah. Katalah dia kata terikat PBB. PBB nya law dunia punya perang pun dia langgar berapa banyak kan. Dia bom hospital apa semua. Jadi bila Islam cakap solusi dia, benda tu berbentuk fizik, maknanya penyelesaian berbentuk fizik lah. Maknanya jihad tadi kata Mazan tadi. Itu je. Pasal apa? Sebelum ni macam-macam solusi yang kita dah cuba dah. Jihad je belum. Boykot dah. Kan? Boykot tu berpuluh tahun dah. ya, boykot bukan pada saya, bukan ni lah, bukan solusi lah. Bukan solusi tuntas. Jadi jihad je lah, yang lain tak ada kan. Tapi bila kita cakap tadi pada awal, umat tadi, pemikiran tadi tak nak fikir, jadi macam orang gila. Jadi benda ni dia tak berfikiran Islam. Jadi itulah dia datang penyakit tadi, wahan tadi, cinta dunia, takut mati kan. Dan dia tak percaya yang Allah boleh tolong dia. Maknanya boleh tolong dia PBB. Seolah-olah macam tu lah, dia tak cakap. Tapi kita tengok macam tu lah, asyik-asyik terikat dengan PBB. Asyik-asyik terikat dengan PBB. Keluar je daripada PBB, apa masalahnya? Kan? Tak. Contoh kan, Amerika, Itali, Perancis, terang-terang depan mata boleh tolong. Kau ni satu Arab, tak pun pengecut kau. Kau ingat kalau dia nak serang kau daripada negara dia datang tempat Arab, apa modal dia? Kau pun peluru kau dah standby. Dia belum sampai negara kau. 4 km kau dah bom. Tak sampai lah di tempat kau. Nah, sekarang pun Israel punya belanja perang kan, bilion kan satu hari. Yelah, kalau negara Arab tak tolong tadi tu, memang mati dia. Sekarang ada 22 negara Arab. Satu pun tak ada nak membunyi nak hantar askar. Itu je kita lihat tu, kena cantas khayat Arab. Yaman pun kawan bukan kerajaan. Kawan dengar dia bukan itu kerajaan. Itu macam apa? Swasta punya, macam organisasi je. Lemah tu lah Islam sekarang. Nampak lemah. Islam tak lemah. Yelah, umat Islam. Umat Islam yang nampak lemah macam bui-bui. Islam takkan lemah. Islam tak lemah. Islam tetap duduk atas. Kita tak boleh jatuh kan. Dia mesti duduk atas. Dia lemah pasal akal dia rosak. Dia jadi orang gila tadi. Jadi maksudnya, kita bagi pendapat saya lah, umat Islam ni kena balik pada fitrah Islamiah ataupun kaedah fikir. Bukan kena balik. Mesti ikut Islam. Ya. Jangan kita balik. Kita balik pun tak Pasal boleh. dia Islam, dia orang Islam, dia mesti ikut. Kalau dia tak ikut Islam, dia memang gila. Islam ni, Ustaz tu. Macam mana tadi kat dia, kena balik. Bukan balik lah, kena Allah tadi lah. Dia ikut. Kalau dia tak, Kalau dia dah gila, dia tak kenal Allah lah. Dia tak kenal kau, dia tak kenal siapa dah. Dia macam ni. Semua aspek ujian lah. Harga syurga tu bukan murah. bukan murah. Harga syurga tu bukan murah. Mahal.
Batu orang dulu. Julaibib bukan Julaibib. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Dia tu muka tak lawa macam param. Pendek pun macam param. Hitam. Param aku nak cerita. Hitam lah. Aku pun tak jumpa dia. Tapi Tapi dia punya gambaran hitam, pendek, tak lawa. Kita kata param-param. Macam tu kita. Dapat nak kahwin tapi tak ada orang nak ni. Lepas tu, dia jumpa Nabi. Dia cakap, aku nak kahwin tapi tak ada perempuan aku. Nabi kata, tak apa, aku recommend. Nabi cari Siti Nurhalizah. Berapa lawa Siti Nurhalizah? dengan param, apa jauh? Dengan param. Jadi, Siti Nurhalizah setuju. Mak bapak dia tak nak. Lepas tu Nabi pun jumpa bapak dia. Lepas tu tanya Siti Nurhalizah. Siti Nurhalizah kata, kalau apa yang Nabi cinta tu, aku pun sama cinta. Dan aku terima param menjadi lelaki aku. Itulah Julaibib. Jadi siang tu nikah. Nabi suka. Nabi dia cantik. Siti Nurhalizah. Rekomen Nabi lah. Nabi lah. Apa tak ada. Malam tu kena panggil. Jihad. Baru nak buka baju. Param. Malam pun kena panggil. Tek. Malam ni standby. Pergi perang. Mati. Syahid. Nabi cari-cari dia tak ada je. Lepas tu Nabi pandang atas. Bidadari dah semua dulu. Dan Nabi tu suduk ke bawah. Nabi ternampak peha bidadari ke atas. Itu situ. Dah tunggu kan. Cerita Julaibib. Belum cerita Nur Aiman. Nur Aiman. Rotate. Nur Aiman. Cerita Nur Aiman. Kita tahu mabuk. Hari-hari minum arak. Oh, yang mabuk. Kalau nampak Nabi mesti kat haram Nur Aiman. Tapi dia boleh buat Nabi ketawa sampai nampak gigi. Nabi hari bantai dia. Bantai dengan pelepah korma. Maksudnya pada pandangan aku lah. Masa dia mabuk tu, Nabi bantai tu kira ibarat dia punya Dosa guru dosa dia. Dosa dia minum arak. Pasal dia ayah dia bantai. Tu aku punya agak bukan betul Pasal apa? Bila dia wafat, Nur Aiman wafat, Nabi kemudian dia ahli syurga. Malaikat tak tanya dia kan. Lepas tu malaikat tak tanya. Dia suruh orang nak kubur balik. Nabi tengok kat atas. Nabi cakap dengan Umar, aku nak tunggu balik. Boleh jawab atau boleh jawab. Nabi kan dia ada karamat mujizat lah. Mujizat boleh semua kan. Mereka tanya, marah buka Allah. Ya Nabi buka. Tak ada kau lagi. Sekali lagi. Jangan mereka kata boleh cakap itu. Apa dia ajar juga. Ya Nabi buka. Jangan cakap kuat. Orang ni ada kat atas saya dulu. Pun Nabi tahu lagi kan. Maksudnya cinta dia kepada Rasulullah. Dia kata cerita cinta tau. Kasih dengan Rasulullah. Dengan keadaan dulu kita ni sekarang duduk aircon. Dengan sekarang kita minum air sedap. Air gas, air kopi, air Nescafe, air apa semua sedap. Makan sedap. Tom yum, 3 rasa, 4 rasa, 5 rasa. Dengan dia orang padang pasir masa tu. Cinta dia kepada Allah dan Rasul tu macam depan. Tapi kita lagi hebat. Daripada dia orang. Dia kita tak jumpa. Kita lagi hebat. Tapi kalau kita cinta. Tapi kalau kita kena cinta. Dengan kita tak ada cinta pula. Dengan cinta. Lepas tu dengan cinta disertai dengan perbuatan. Bukan cinta je dalam cakap je. Aku cinta-cinta. Syukur aku. Syukur. Dapat duit banyak. Syukur. Bukan syukur gitu. Bila syukur dapat duit banyak. Kena belanjakan duit tu dengan yang baik. Panjangkan lagi. Ajak abang pergi makan 3 rasa, 4 rasa. Itu nanti kita boleh lihat. Betul Cik Syam? Betul. Bukan syukur Alhamdulillah. Bukan begitu. Dia tak ada bersyukur tu bisa menguatkan iman dan akhirat kita kepada Allah Ta'ala. Dia sertai dengan perbuatan. Ya syukur Alhamdulillah. Anak aku dapat sekolah, syukur Alhamdulillah. Lah nak kerja mebek. Sampai kawan riba-riba. Keluar kita loan, wah, syukur Alhamdulillah.
Dulu saudara. Kan? Ambil gambar lagi masuk FB. Dia cerita lah kan. Lepas tu rosak. Bila rosaknya akidah dan iman umat Islam ni disebabkan apa? Rosaknya pemikiran. Kalau sekarang ni mata pelajaran sekolah kita dia tanam kita dengan gini-gini, tapi kita ada pemikiran Islam, benda tu akan tolak. Tapi sekiranya kita tak ada pemikiran Islam, benda tu kita ikut, kita tak rasa benda tu dosa. Benda tu biasa je. Betul. Tapi orang dia macam fikir macam apa tu bang? Fikir macam kan sekarang dah dunia moden, bukan zaman Rasulullah. Tak, bila kalau moden kita cakap dengan dia keyakinan dia tadi, Quran tadi tu sampai kiamat. Relevan. Rasulullah sampai kiamat. Jadi Dia kata bukan zaman Rasulullah ke apa, dia terkeluar tu. Dia terkeluar, dia tak boleh. Dah. Kau kena suruh dia ucap. Pasal dia tak boleh cakap macam tu. Pasal Rasulullah kata, umat yang paling disayang umat mana? Tak jumpa dengan dia. Umat yang umat yang paling disayang, umat akhir zaman. Umat yang memperjuangkan agama aku. Bukan umat yang mengikut ibadah aku. yang menyambung tugas ni dia punya. Menyambung tugas ni. Yang orang berdakwah jalan Islam ni. Nak menegakkan syariat Islam ni. Kalau gitu Nabi betul-betul lomos daripada Mekah, 5 orang masuk Islam. Nabi hijrah ke Madinah, tertegaknya Talamun Nusrah, bon-bon orang masuk Islam, naikkan semua negeri Islam. Masuk ke Gua Hira. Gua Hira tu kecil kan, orang yang boleh tidur. Saya dah tengok lah. Saya 2 kali dah pergi Mekah. Boleh masuk kan? Aku tak boleh tengok. Tak ada tu. Dia dah kecil. Jadi kalau kau tengok, kalau kau duduk situ, kau bayangkan macam mana perjalanan Nabi. Aku naik bas 8 jam daripada Madinah ke Mekah. Nabi jalan kaki dengan muda. Nangis lah tengok macam mana perjalanan aku naik bas tu. Naik bas tegak aja atas jalan. Dia atas bukit tu. Kalau kau bayangkan macam mana perjuangan dia tu kan. Dia bukit tu, naik bukit tu kan. Itu dia hijrah. Masa dia pergi sebelum dapat wahyu pun pergi Iraq tu, daripada Mekah ke Iraq tu pun jauh. Kita belum waktu hijrah daripada Mekah ke Madinah. Alah, kata dia, kita naik bas 8 jam. Paling cepat pun kau boleh pergi 6 jam. Paling cepat lah. Cepat 2 jam setengah. Pakai kereta api. Kereta api tu. Oh, kita pergi laju. Laju tu. Nabi dia 200 lebih 300 km kan? 400 km sejam. tak lapor. Oh. Tak lapor. Penjaga suruh dia kemasakan. Oh, walau. Itu yang tunggu Korek. Dah lah kita dah tempat orang. Orang nak sajikan makanan. Tak apa, sekali datang. Orang benda ada hal. Sambil Dia rezeki yang Allah bagi semua. Awak datang pun rezeki membawa keluar yang bukan. Yang tak baik, penyakit apa semua. pun kita datang pun kita nak berkongsi kan. Jadi apa cerita lagi? Ni, saya macam pelik lah. Kenapa? Ada pelik lagi? Ada. Pelik sikit lah pasal Palestin. Ada pula PBB ni, dia kata perang ni takkan terhenti kalau selagi mana two state solution ni tak diiktiraf. Okey, saya jawab dulu boleh? Faham? Two state solution tu apa? Kongsi lah kan. Dia macam ni. Orang datang rumah kita, kan? Ceroboh rumah kita, dah bunuh anak kita, keluarga kita apa semua sekali. Lepas tu, dia kata, dalam penyelesaian dia, kena kasih dia tu separuh pada rumah kita. Boleh ke? Boleh. Tak boleh lah ni tu. Dia sekarang bukan separuh. Dia dah ambil lebih daripada separuh kan. Jadi memang benda tu memang tak masuk akal pun. Dan rasanya kalaulah PBB benar kan, PBB memang macam mana kan, memang gila lah. Pasal apa? Semua nanti orang akan buat macam tu. Pergi ke negara mana-mana, bambu bagi. Lepas tu aku nak minta two state solution ke? Kasih aku separuh. Semua orang boleh buat ni. Huru-hara kat dunia ni. Itu dari segi logik pun dah tak boleh ni. Tapi memang tu tak masuk akal lah. Tak tahu apa ni, mana ada ni tambah dia punya ni. Dia kalau sebenarnya kalau bab OIC ke PBB, kalau bagi kawan pangkah terus. Takkan ada yang betul. Pasal dia akan memenangkan si kafir. Dia tak menangkan Islam. Dia akan memenangkan Islam. Pasal kafir apa cerita dia tak akan memenangkan Islam. Walaupun dia baik kepada
Pasal yang melahirkan Israel, negara Israel pun dia lah je. Takkan dia nak, takkan dia tak sokong. OIC ni semua ni macam lembu cucuk hidung semua ni. Oh, sekadar pertubuhan yang tak apa-apa. Pasal Suara apa? pun tak apa-apa. Dia mesyuarat dah 200 kali. Daripada dulu, itu belum cara dia. Dia pergi datang tu nak jumpa bawa ketawa-ketawa. Makan-makan. Makan-makan belah. Dia ada cerita pasal ni semua. Tak ada. Bohong tu semua tu. Lepas tu sibuk dengan penerangan, dengan ekonomi, nak jual apa dengan dia orang, nak berniaga. Lebih Makan murah. Aku ada murah. Itu yang lebihnya. Itu lebih manfaat bagi dia. Itu suatu perkara yang tak ada manfaat, dia tak nak cerita lah. So maksudnya kat situ Islam pada orang cakap apa kan ada satu hadis. Dia macam saya cakap tadi, pejabat agama tu. Dia letakkan pejabat agama tu. Tapi pembohong. Betul. Balik pada skala yang kecil. Cuma orang Islam bohong ke. Kononnya orang Islam mungkin ada. Nanti dia orang meeting lah sana. Apa cerita dia? Kononnya ada satu tindakan lah. Padahal dia termerah kan kita. Ada hadau orang belakang kata. Ada hadau. Merah. Ada termerah punya. Dia macam tu lah kaedah dia. Dia takkan memenangkan kita. Mesti kita kalah. Dia jawapan dia jihad dia. Dia confirm menang dia. Dan orang kafir ni, jihad tu yang paling takut dia dengar tau. Lepas tu perkataan jihad pun dia dah bandul kan. Kan? Jihad. Malaysia cakap orang tu kafir pun tak boleh. Cakap umat Islam pun tak boleh. Laungkan Allah Akbar boleh tak bagi. Kau bayangkan, habis Quran tu apa tu? Quran cakap orang kafir tu apa? Al-Barwah ke? Kan? Bayangkan cakap Allah Akbar tadi pun, solidariti pun tak boleh kan. Betul. Kat London aku tengok. Kau tak boleh Dia orang ni pemimpin ni dia takut pada babayang ni ya. Okey, berkenaan dengan perbahasan kita hari ni dengan isu Palestin ni sekadar cakap apa perbahasan ringkas lah. Tapi apa yang penting apa yang kita bahaskan ni biar santai tapi sampai. Okey. Mudah-mudahan. Dia santai tapi sampai. Kalau boleh sampai tu, biarlah ke liang lahat. InsyaAllah. Santai tapi sampai ke liang lahat. Boleh tambah. خلافة إسلام